Senarai rujukan. Nota. Topik 1. Pengenalan penghayatan etika dan peradaban acuan Malaysia. Surat 19 hingga 20. Google Search. Nota topik 2. Konsep etika dan peradaban. Muka surat 39. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Bagikan Hmm? yes. Ya. Ya. Mana bulan ni? Siapa nak bagi tugas kamu? Saya buat Ya, introduction. ni bagian tugas. Siapa yang buat slide ni? Siapa yang buat slide? Ya. Ya. Kuat sikit, tak dengar. Saya, Madam. Madam tak dengar, kuat Zainuddin. sikit. Okay, siapa yang cari point-point? Kami semua. Casey, apa tugas Casey? Cari-cari poin. Dengan Ya. masih ada sama dalam kumpulan, buat point, cari point. Okay, gabungkan slide. Okay. So, tu saja. So, boleh stay, Madam panggil yang lain untuk masuk dalam. Okay. Okey. Ya, Madam. Okay, boleh stay saja yang Madam nak panggil semua masuk.
Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua yang dah ada dalam Webex ni, tuliskan di ruangan chat nama dan juga nombor pendaftaran sekarang. Okay, siapa yang tak tulis nama, madam tak tik kehadiran. Dah madam. Okay, alright. Okay, so hari ini madam akan terangkan untuk tugasan seterusnya. Lepas tu kita akan sambung dengan kuliah kelas lah. Okay, so hari ini madam nak bagi tugasan untuk Madam sama-sama kot madam. juga tugasan projek. Uh, 19 orang. Kelasnya berapa orang ah? Tak jelas eh? Kita okay, suara madam. Tak madam, tak jelas. Cuba kalau madam slow jelas. Okay, Ini dah okey. tak jelas juga. Dah okey dah. Jelas madam. Jelas eh? So madam terpaksa tutup kamera lah untuk jelas. Okay, so semua orang dah masuk ke? Baru 19 orang ni. Kelas ni ada 30 orang. Ada yang sharing device? Yang sharing device boleh respon bagi tahu saya share dengan ni. Okay? Bagi tahu kalau sharing device sebab madam partisipan ni hanya ada 19 orang sahaja. Ada lagi yang belum masuk. Tulis nama kalau tak tulis nama madam tak tik dekat kehadiran. Ke ada lagi tak bangun tidur ni? Ha? Ke tak bangun tidur ke apa? Kamu tak ada kelas ke sebelum kelas saya ni? Ada madam, ada. Kelas apa? Classmate. Classmate. Classmate habis pukul berapa? Sekejap je ke? 9.30. 8.30 sampai 9.30 tadi madam. Oh, memang 8.30 lah, 1 jam lah. 1 jam je. Bila kamu masuk balik poli Madam. Tak tahu Maybe lah next madam. Tak tahu Belum tahu madam. Agaknya kita online sampai ujung sem ke macam mana? Madam, 7 bulan. Tak Eh, rasa lah madam madam sebab kes tak makin nampak meningkat muka kamu. madam. Cik. Madam pun tak nampak muka kamu. Mencabar betul semester ni Betul. Madam betul. Kamu pun mencabarlah nak buat assignment dengan kawan-kawan. Kalau yang dekat-dekat tu tak apalah, boleh jumpa-jumpa juga. Ni kalau rumah yang jauh-jauh ni macam mana? Mencabarlah juga tu kan. Saya ada Okay, 2 minggu depan madam. Terperap dalam rumah madam. Ya je. Kamu kan duduk dekat apa tu? Sabah ke, dekat Putrajaya ke, dekat Selangor ke. Dia mana? Kan? Okay, tulis nama dulu dekat
chat. Hari ni standby tugasan seterusnya ni agak mencabar juga sikit tapi boleh lagi. Tak ada susah sangat. Kita akan Madam akan tolong juga kamu. Kalau kamu nak tolong diri sendiri, so benda tu akan jadi senang. Madam akan tolong kamu. Tapi kalau kamu jenis yang tak nak buat kerja, dan senang je nak lulus. Semua orang nak lulus tak? Nak lulus? Nak lulus subjek ni? Nak tak? Nak ke tidak? Mau. Saya tak nak. Nak lulus kan? Nak lulus je. Nak lulus, tips dia adalah buat assignment. Lulus. Okay? Kalau tak buat assignment, sangkut, ada peluang untuk gagal. So nak gagal ke nak lulus? Sekarang ni. Kelas, nak gagal ke nak lulus? Nak lulus. Nak lulus, buat assignment. Okay, sudah. Berapa orang dah ni? 22. Baru 22. Mana lagi? Hujan ke kat tempat kamu? Nyai, madam. Apa? Apa, Luis? Nyai. Renyai-renyai? Hujan Ya, lah. ada nyai. Luis dekat mana tu? Rumah kawan. Saya tidur rumah kawan, madam. 2 minggu dah. Kawan. Sebab kat rumah tak ada line ke? Ya. Dia lari kamu- rumah ke. Lepas tu Kamu ada anak buah kat rumah madam. Jadi ada pencemaran bunyi. Pencemaran bunyi. Kamu tinggal kat mana? Batu Kawah. Batu Kawah lah. Dekat Kuching ni je. Ya, cuma anak buah saya suka menangis, madam. Susah. Oh. Okay. Baru 23 orang. Mana lagi? Okay. Semua ahli kumpulan ada ke dalam ni yang mana boleh. Okay. Yang ni Madam akan session hari ini Madam record lah. Nanti kita akan share untuk sesiapa yang lambat masuk ke, yang tertinggal ke dan sebagainya, yang dia akan masuk lambat sikit, yang lain tak clear. So dia akan boleh tengok balik session ini. Okay, so pastikan semua ada wakil lah yang ada dalam Webex ni. BTS Ada, Army madam, ada wakil tak? BTS Army ada? Semuanya ada. Semua ada. Bagus BTS Army. Ceni lah baru Army. Di Itu EP2 K-pop, madam. K-pop. Di EP2 4 orang ada? Semua ada? Kumpulan di EP2 yang 4 orang. Kumpulan di EP2 yang 4 orang. Si Muhammad Taluka. Oh, tak ada audio dan video. Ezra. Norizan. Adalah Nurul Arni. Tapi kamu boleh dengar suara saya tak, Ezra? Boleh dengar suara saya tak? Walaupun kamu tak ada audio dan video, boleh dengar suara saya? Okey, kumpulan Sevening ada wakil yang dah masuk? Luis. Okey, kumpulan Asal Boleh ada? Ada wakil? Boleh? Lukman Hakim, Natasha, Alfonso. Ni ada Madam, semua ada. Ada, bagus. Syaiful ada Syaiful? Syaiful masih lagi ni ke? Tak ada ke ada dah Syaiful dalam tok? Alamak, PC Madam low kejap Sabar. Madam ambil charger dahulu. Semua stay, jangan ke mana-mana. Bye. Okay, madam. Di. Kecil.
Alright. Geng kapak ada wakil? Semua ada? Geng kapak? Ada. Kami semua ada. Okay, di dua tadi ada. Okay, alright, kita teruskan saja. Jangan lupa tulis nama, nanti Madam akan tick kehadiran daripada chat tersebut. Akan copy and paste saja. Okay, so hari ini Madam pertama-tamanya Madam akan terangkan untuk tugasan seterusnya, iaitu kamu ada lagi 2 tugasan sahaja. 2 lagi sahaja, tak banyak pun, 2 sahaja. Okay, yang perlu kamu selesaikan sebelum habis semester ni lah. Okay. Yang mana tugasan tersebut adalah tugasan yang tugasan e-folio dan juga tugasan projek. So ini juga kamu akan buat secara berkumpulan. Okay. Arahan Madam, Madam bagi arahan, ini adalah peringatan sekiranya anda tidak bekerjasama dalam kumpulan, so anda boleh di kick out dari kumpulan-kumpulan tersebut dan anda akan dapat satu tugasan untuk anda seorang je buat. So kalau tak nak buat seorang-seorang, sila beri kerjasama dengan kumpulan anda. Okay. Alright, so sekarang ni Madam akan share screen untuk kamu tengok apa itu tugasan untuk e-folio dahulu. Okay. Jelas suara Madam? Tak ada sekat-sekat kan? Jelas kan? Madam tak ada. Jelas je. Okay. Nampak tak di skrin anda? Tak nampak. Apa tu? Nampak tak di skrin anda? Skrin tersebut? Nampak Madam. Tak Nampak nampak Dayang? Madam. Dayang nampak tak? Tak nampak? Tak ada. Tiada. Nampak? Dayang cuba baca apa dekat skrin anda? Tak nampak Madam. Tak ada apa-apa, Nampak. madam. Tak ada Tak apa-apa. nampak. Kejap. Sabar. Macam share sekali lagi. Okey Madam. Nampak? Okay, Madam share lagi sekali. Madam. Hai. Nampak skrin anda? Nampak. Okay, cuba baca apa? Cuba baca. Baca dah. Perincian tugasan. Okay. Perincian tugasan. Okay, so ini adalah Pemantapan. tugasan e-folio untuk penghayatan etika dan peradaban. Ini adalah tugasan ketiga. So, arahan tugasan e-folio akan dibuat secara berkumpulan mengikut kepada kesesuaian bilangan pelajar. So, pelajar dikendaki membuat perbincangan dengan pensyarah. Yang ni nanti Madam akan share dekat dalam WhatsApp group lah. Okay, supaya kamu boleh baca kemudian. Pelajar dikendaki dengan pensyarah berkaitan dengan tugasan yang telah ditetapkan. Pelajar dikendaki memilih dan membuat e-folio berdasarkan tajuk-tajuk yang telah diraikan oleh pensyarah ataupun tajuk yang bersesuaian. Okey. Berdasarkan kepada pilihan pelajar setelah mendapat pertimbangan pensyarah. Kelewatan penghantaran tanpa alasan yang munasabah dan plagiat akan ditolak markah. Penilaian e-folio berdasarkan kepada rubrik yang disediakan. Okey, so e-folio apa yang perlu kamu buat? E-folio adalah kamu perlu menghasilkan satu blog. Okey, ini adalah option pilihan. So setiap kumpulan dia boleh memilih sama ada dia nak menghasilkan blog ataupun dia nak menghasilkan Facebook page ataupun dia nak menghasilkan video pada tajuk yang didapat. Madam ulang balik. Kamu perlu memilih sama ada kumpulan kamu ni nak buat blogspot macam kita selalu nampak dekat website kan ada blog-blog
kan blog makanan sihat ke apa ke macam tu, ataupun kamu nak menghasilkan satu Facebook page, okey, atau kamu menghasilkan satu video menggunakan Filmora dan sebagainya, okey, ataupun Powtoon dan sebagainya tentang tajuk yang kamu dapat. Madam, soalan madam Jelas tersekat setakat ni madam. jelas? Sekat lagi ke? Ya Allah. Cabaran sungguh. Madam teruskan je. Jelas madam, Okey. jelas. So, Jelas. memilih sama ada kamu nak menghasilkan blog, kumpulan kamu nak menghasilkan blog ataupun menghasilkan Facebook page ataupun menghasilkan satu video. Okey, kita tengok dulu contoh blog tu macam mana. So, Madam akan Google dahulu blog, contoh blog perpaduan. Okey, kita tengok blog ni, satu blog, contoh blog macam mana. So, blog seperti di skrin anda sekarang, ini adalah contoh blog. Faham tak? Okey, so blog ni okey, blog ni sebenarnya kamu memerlukan satu akaun Google lah, yang mana siapa-siapa pun boleh guna ataupun share akaun Google, ataupun kamu nak buat akaun Google yang lain untuk buat blog ni sahaja pun boleh juga. Okey, so kamu perlu dekat dalam blog ni, apa yang kamu buat sekiranya kamu dapat tajuk berkaitan dengan perpaduan kaum di Malaysia. Contohnya, okey, so kamu kena carilah dia punya poin-poin penting berkenaan dengan tajuk kamu, dan kamu pun akan tuliskan di sini. Okey, bagaimana contohnya tajuk kamu adalah faktor mana untuk mengekalkan perpaduan kaum di Malaysia. So kamu kena cari dan tulis di blog kamu poin tersebut. So saya buat Facebook page contohnya. Okey, kita akan tengok Facebook page, contoh Facebook page. Okey, kita tengok contoh page. Facebook page dia berupa apa Facebook page yang sikit. Contohnya Facebook page. Perlu ada satu akaun lah untuk masuk dalam Facebook page tersebut. Okey, buat untuk tugasan ini sahaja. Okey, nanti apa? Akan buat satu contohnya juga ni adalah contoh Facebook page lah. So Facebook page boleh masukkan dia punya background, gambar untuk dia punya banner dekat depan ni, and then kamu masukkan kamu punya tajuk-tajuk dan sebagainya. Itu adalah Facebook page lah. Okey. Yang ketiga adalah ada nak menggunakan Powtoon ataupun Filmora dengan tajuk perpaduan. So Madam nanti akan bagi satu contoh link kamu rujuk macam mana cara untuk buat video tersebut. Sini ada apa-apa nak tanya? Jelas? Saya ada soalan madam. Chat Okey, siapa tuan? Dan kamu. Okey, siapa tadi nak tanya tadi? Nak tanya tadi? Sudah. Berapa masa madam beri? Oh, Tak boleh berapa kita lama? Date madam. Date. Okey. Sabar dulu. Okey.
Untuk tugasan e-folio, Madam bagi 1 minggu untuk siapkan. Okey, untuk assignment e-folio, kamu perlu hantar pada 30 Oktober, boleh? 30 Boleh, Oktober madam. hari Jumaat last. Okey, Boleh, madam. penghantaran tugasan e-folio pada 30 Oktober hari Jumaat last day sebelum jam 12:30 malam. Okey, madam. Okey. Siapa tak hantar 12:30 malam, dia tak hantar, nanti dia akan bertukar menjadi Cinderella. Okey? Cinderella. Sebelum jam 12:30 malam 12:30 malam ting. Okay? Sebelum jam 12:30 malam kena hantar. Okey, hantar Okey, melalui Google Classroom sahaja. Bagi contohnya kalau kamu buat blog, kamu bagilah link blog kamu tu. Link tu kat mana? Link tu yang copy link kat atas tu. Okay, copy kat sini. Paste lah dalam kamu punya Google Classroom, tulis nama dan Madam akan klik saja link tu, dia akan terus pergi kepada blog yang kamu telah siap. Okay. Seorang satu blog, satu kumpulan satu blog lah. Contoh kalau kamu nak buat blog, satu kumpulan satu blog. Ini adalah contoh blog dia lah. Okay. Kamu tulislah blog kumpulan BTS Army contohnya. Masukkan gambar berkaitan tajuk tu. Okay, sekarang ini ada lagi soalan kumpulan lain? Jelas ke? Jelas. Okay. So kita akan macam biasa kita akan undi tajuk-tajuk kumpulan. Okay, untuk cari cari ini Tajuk. mana tadi? This one. Okay, dia ada 11 tajuk. Sorry, ada 10 tajuk. Okay, kamu ada berapa kumpulan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so Madam akan undi sekarang. Sekejap, Madam akan stop sharing dulu sekejap. Kita akan buat undian seperti biasa menggunakan wheels. Okay, so ada 11 tajuk. 10 tajuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, Madam share sekali lagi. Share screen. Dengan kumpulan yang pertama, kumpulan BTS Army, tajuk kamu Di udang. Tulis. Kat mana? Krep. Okey, tajuk nombor 1. Okey, tajuk nombor 1 kita tengok kena. Okey, tajuk kamu berkaitan dengan perpaduan di Malaysia. Yeah. Okey, so tajuk ni kamu perlu carilah dia punya isi-isi. Apa itu contohnya permulaan, introduction kamu boleh tulis apa itu definisi perpaduan. Okey, yang kedua kamu boleh tulis bagaimanakah rate perpaduan di Malaysia. Okey, ataupun yang ketiga kamu boleh tulis juga berkenaan dengan isu-isu yang boleh boleh menggugat kepada perpaduan. Okey, dan yang terakhir kamu boleh tulis berkenaan dengan langkah-langkah bagi mengekalkan perpaduan di Malaysia. Okey, kesimpulan dan rujukan. Itu saja. Okey.
Dan kalau blog ni dia mesti ada, kalau contoh kalau kamu nak buat blog, dia mesti ada gambar yang berkaitan. Tapi kalau kamu tak nak buat blog, kamu boleh juga buat Facebook page ataupun buat video lah. Video, kamu buat macam buat PowerPoint tu. Video yang bergerak-gerak tu, siapa yang suka buat video boleh buat video lah berkaitan dengan perpaduan di Malaysia. Okey, seterusnya kumpulan, ya ada soalan? Ada? Randy tanya perlu letak logo ke dalam blog? Tak perlu. Tak perlu. Okey. Logo poli tak perlu. Okey, seterusnya kumpulan DEP 2 yang 4 orang. Muhammad Taluka, Nur Ezra dan Nurul Arni. Tadi dah tulis tajuk kan? Dah tulis tajuk kan tadi? Jangan lupa pula tajuk kamu adalah perpaduan di Malaysia. So kita akan di untuk kumpulan yang kedua, kumpulan DEP 2 4 orang sekarang ni. Okey, so tajuk untuk DEP 2 4 orang, ahlinya 4 orang. Tajuk e-folio adalah tajuk nombor 5. Okey, tajuk nombor 5. Dah benar. Okey, tajuk nombor 5 ada inovasi sosial berkenaan dengan perpaduan. Okey, inovasi sosial berkenaan dengan perpaduan. Okey, inovasi sosial berkenaan dengan perpaduan. Ni kamu boleh okey, ni kamu boleh sentuh sikit berkenaan dengan detik perpaduan masyarakat di Malaysia. Okey. Detik perpaduan tu adalah bagaimana apakah detik-detik yang menyebabkan kesepaduan rakyat Malaysia. Mungkin dari sudut kesukanan, mungkin dari sudut kemasyarakatan di dalam komuniti, mungkin dari sudut kebudayaan. Okey. Itu juga boleh masuk sebagai inovasi sosial berkenaan dengan perpaduan. Okey. Okey. Seterusnya adalah kumpulan Sebening, Louis Gerard, Alan Binders, Joseph Scott dan Rick Lin dan Muhammad Syazani. Okey. Kita akan undi tajuk. Berputar. Okey, so tajuk kamu adalah tajuk nombor 3 untuk e-folio. Okey, tajuk nombor 3. Kita tengok tajuk apa. Nombor 3. Kita turun pula. Nombor 3 adalah berkaitan dengan rukun negara. Okey. So kamu kena elaborate sikitlah apa itu rukun negara, sejarah kelahiran rukun negara ni, okey, disebabkan apa, okey. Kenapa kerajaan pada masa itu mengubah satu ideologi negara, rukun negara ini disebabkan kerana apa. Itu semua kamu kena elaborate lah. Okey, boleh kumpulan Sebening? Okey. Yang web yang kita cari untuk maklumat tu kan kena kreditkan kan? Yes. Seperti biasa. Itu adalah kejujuran dalam penulisan akademik So kalau kamu buat penulisan, kalau kamu ambil kata-kata daripada orang lain yang bukan kata-kata kamu, maksudnya kamu copy and paste
copy apa yang dia cakap, kamu kena bagi kredit kepada orang tersebut. Macam kita buat caption dekat dalam Instagram ataupun Facebook, kita tak boleh copy and paste ayat orang jadi ayat kita, betul tak? Kita kena bagi kredit daripada mana kita ambil ayat tersebut. Contohnya Fatin 2010. Dia macam itulah dia cakap. Okay. Itu adalah kejujuran dalam penulisan. Okay, bukan ambil ayat orang jadi ayat kita. Tapi kita tak kredit pun. Itu salah Itu salah. Itu maksudnya kamu dah ciplak ayat dia. Tapi bukan ayat kamu. Okay, sebenarnya kalau kamu belajar diploma ni, kamu masih lagi belum lagi mempraktikkan cara penulisan yang sebenar lah. Masih lagi loose sebenarnya. Sebenarnya kalau betul-betul penulisan akademik, okay, bila kamu melanjutkan pelajaran, contohnya untuk kita buat satu artikel dan sebagainya, kita tak boleh 100% copy and paste. Itu dah salah dah. Itu dah masuk akta plagiarism. Okay. Macam kita jual filem orang dekat mana-mana web kan. Tak boleh sebenarnya sebab itu adalah copyright daripada syarikat tersebut. So bila kita buat macam tu, kita boleh disaman. So sebab tu sekarang ni walaupun medium tak tekankan sangat sebab kamu masih tak tekankan sangatlah penulisan ni level diploma lagi. Okay, tapi kamu boleh belajar lah. Okay, kalau nak ambil ayat orang, sila bagi kredit kepada dia. Okay, source daripada mana. Okay, supaya ada appreciate kepada hasil kerja orang lain jugalah. Sama juga kalau orang ambil kerja kamu, copy and paste kerja kamu, mesti kamu marah kan, betul tak? So sama juga kalau macam kita baca artikel, kita nak ambil ayat dia, so kita kena kreditkan ayat tersebut daripada mana, source daripada mana. Okay, boleh? Okay, tadi kumpulan seterusnya, kumpulan asal boleh. Boleh, ada tak dalam ni? Ada? Okey. Tak apalah, kita teruskan saja asal boleh. Tak, kumpulan pun dah asal boleh lah. Okey. Okey, so tajuk e-folio kamu adalah tajuk nombor 10. Tajuk 10 yang kumpulan sebelum ni sila salin jangan tanya madam apa tajuk, salin. Jangan tak ingat. Tajuk nombor 10 adalah dasar-dasar kerajaan ke arah perpaduan negara. Okey? Kumpulan asal boleh, tajuk kamu adalah dasar-dasar kerajaan ke arah perpaduan negara. Okey, boleh So, apa yang perlu kamu buat? Madam bagi sedikit lah. Dasar-dasar ni adalah, dasar itu adalah sesuatu yang digubal dalam Parlimen Malaysia. Contohnya dasar belia negara, dasar perpaduan negara, yang biasa kamu dengar adalah dasar ekonomi baru. Kalau dulu kenapa dibuat, setiap dasar tu mesti ada tujuan. Okey. Dasar ni biasa digubal di Parlimen Malaysia. Sama juga macam akta lah. Okay, akta mengundi dan sebagainya. Itu semua adalah antara contoh-contoh penggubalan di Parlimen Malaysia. Okay, so dasar-dasar kerajaan ke arah perpaduan negara. Kamu mesti cari apakah dasar yang dibuat oleh kerajaan Malaysia untuk mengekalkan perpaduan negara ataupun ke arah perpaduan negara. Okey. So kena cari maklumat-maklumat tersebut. Mungkin kamu boleh datangkan 2 ataupun 3 dasar kerajaan berkaitan dengan perpaduan nasional di Malaysia. Okey. Satu lagi, kalau kamu nak cari source ataupun sumber dari internet, okey, anda boleh menggunakan Google Scholar. SCHOLAR. Google Scholar ini adalah satu website yang di bawah Google. Okey, yang mana kamu boleh cari artikel-artikel berkaitan dengan kajian kamu.
boleh baca dan boleh masukkan dalam poin-poin kamu. Okay, so kita kena banyakkan membaca sebab kalau kita tak banyak membaca, kita memang tak boleh nak elaborate idea tersebut, nak kembangkan idea tersebut lagi. Okay, kamu akan jadi stuck. Kamu tak tahu nak tulis apa, tak tahu nak elaborate apa, tak tahu nak explain lagi macam mana. Okay, so sebab itu kita kena banyak membaca, cari poin. Okay, so setiap kumpulan, Madam nak sekurang-kurangnya ada 5 poin lah. 5 poin untuk tajuk kamu. Contoh, dasar-dasar kajian ke arah perpaduan negara. Poin pertama, dasar apa? Dasar ini berkenaan dengan apa? Okey, itu semua ada 5 poin lah. Okey, so kalau nak cari lagi source, pastikan jangan type tajuk kamu tu panjang-panjang. Nanti dia akan keluar artikel-artikel yang tak berkaitan. So cara cari maklumat dekat internet ni adalah pakai keyword. Pakai keyword. Okay, tak perlu nak tulis panjang-panjang. Contohnya perpaduan di Malaysia. Tulislah perpaduan. Okay, contohnya kalau sebab kamu punya tajuk hari ni dia tak panjang sangat. Ini rasa okey sikit. Kalau tajuk-tajuk macam sebelum-sebelum ni dia agak panjang sikit lah tajuk tersebut. Okey, boleh? Kelas ni kumpulan asal boleh? Okey, seterusnya kumpulan geng kapak. Okey, so geng kapak Madam akan mulakan undian. Tajuk. Empat. Okey, so kumpulan kamu dapat tajuk nombor 4. 4 adalah tajuk berkaitan dengan tragedi 13 Mei, punca dan pengajaran. Tragedi 13 Mei, punca dan pengajaran. Kamu kena bacalah apa itu yang berlaku pada 13 Mei tu. Okay, tak semua orang tahu pun apa tu berlaku pada 13 Mei 1969. Kan, apakah punca berlakunya tragedi tersebut? Kan macam tragedi Oktober tapi tak berlaku pada waktu Oktober, berlaku pada Mei. Kan, kenapa dia begitu sangat-sangat difokuskan? Okay, apakah pengajaran yang boleh dapat daripada peristiwa tersebut? Macam kamu belajar, kamu punya sastra dekat sekolah dulu apa? Ni ke? Kalau madam punya sastra dulu adalah tragedi, apa nama dia? Dia ada satu sastra Komsas dulu, belajar kan masa sekolah dulu kan? Sekolah. Pernah dengar tak ada satu cerita yang mana satu kapal terbang ni dia kena hijack. Kapal terbang tu sebenarnya adalah daripada Pulau Pinang ke Kuala Lumpur. Okay. Itu berlaku pada tahun 1970-an, 80-an macam itulah. Okay. Tapi kapal terbang tu kena hijack dan akhirnya dia terhempas di Tanjung Kupang tak silap madam. Macam tu. Tanjung Kupang di Johor. Macam mana dia peristiwa tersebut tu berlaku dan apakah pengajaran yang terdapat dalam peristiwa tersebut. Sama juga macam tragedi 13 Mei 1969 ni. Apakah punca tragedi ini boleh berlaku dan apakah pengajaran yang boleh kamu rungkaikan daripada peristiwa tersebut. Okey, boleh? Geng kapak? Geng kapak? Boleh, madam, boleh. Ya, gitulah. Respon bah madam cakap. Nanti madam rasa madam cakap dengan gini. Okey, last sekali adalah kumpulan di EP2 yang 3 orang. Okey. Casey Wong, Zainuddin dan Azizi. Tajuk kamu adalah tajuk nombor 9. Okey, tajuk nombor 9. Okey, so tajuk nombor 9 apa? Okay.
adalah perlembagaan sebagai tiang seri perpaduan. Okey, perlembagaan sebagai tiang seri perpaduan. Okey, contohnya kalau kamu nak buat blog ni kan. Contoh kelas semua kumpulan kalau nak buat blog, tuliskan tajuk tersebut kalau kamu dapat contoh perlembagaan sebagai tiang seri perpaduan. Okey. Okey, kat sini Madam bagi sedikit elaboration lah kepada kumpulan ni. Perlembagaan sebagai tiang seri perpaduan ni maksudnya kamu kena cari berkenaan dengan apakah itu yang dimaksudkan dengan perlembagaan. Dia bukan lembaga, dia bukan hantu, tapi dia adalah perlembagaan ya. Apa yang dimaksudkan dengan perlembagaan? Okey. Yang kedua, apakah itu perlembagaan Malaysia? Okey, bagaimanakah sejarah penggubalan perlembagaan? Okey. Bagaimanakah perlembagaan ini digubal? Macam mana satu perlembagaan itu nak digubal? Okey. Dan berikan contoh-contoh kandungan perlembagaan tersebut. Boleh tak kumpulan di EP2? Boleh. Okey, kalau kamu ada buku pengajian Malaysia, kalau kamu ada senior-senior lepas yang ada buku pengajian Malaysia yang warna kuning tersebut, okey, kat situ ada berkaitan dengan perlembagaan yang kamu boleh tengok, yang kamu boleh baca. Okey. Sama juga dengan kumpulan-kumpulan lain lah. Kalau dasar-dasar kerajaan tadi tu, kumpulan yang dapat tajuk dasar-dasar kerajaan, kumpulan Luqman, Natasha, Alfonso ni, ada tajuk ni ada dalam buku pengajian Malaysia yang warna kuning, edisi keempat. Itu ada dalam buku tu berkaitan dengan dasar-dasar kerajaan ke arah perpaduan. Okey. So itu saja, semua dah dapat kan tajuk untuk e-folio. Okey, Madam ulang sekali lagi, kamu boleh memilih untuk menghasilkan blog ataupun Facebook page ataupun video berkaitan dengan tajuk kamu. Dan selepas ini kamu perlu berbincang dalam kumpulan secara tak formal lah nanti lepas kelas. Kamu bincang dalam kumpulan kamu nak buat apa. Nak buat blog ke, nak buat Facebook page ataupun nak buat video. Lepas tu nanti Madam nak kamu tulis di Google Classroom. Kumpulan kamu pilih untuk menghasilkan apa. Okey? Boleh? Tapi selepas kelas ni lah. Seterusnya kita akan undi pula untuk tajuk projek. Tadi untuk e-folio tadi hari penghantaran sebelum jam 12.30 malam di Google menghantar link saja. Kalau blog link, kalau video di Google Classroom. Okay, kalau siapa Semula pandai yang buat video, Madam lebih suka lah, lebih prefer kamu uploadkan video tersebut di YouTube terlebih dahulu. Lepas tu kamu bagi link YouTube tersebut kepada Madam. Itu saja. Kalau nak buat video. Seterusnya adalah untuk tajuk projek. Nampak dekat skrin? Perincian tugasan. Alif, nampak Alif? Nampak, Madam. Tugasan. Nampak. Okay. Itu kamu dekat kedai makan ke apa? Kat rumah, Madam. Baru balik. Kat rumah. Okay. So, perincian tugasan untuk projek pula. Tadi e-folio. Ini pula, yang ni yang paling last. Tak ada lagi tugasan lain. Ini ada tugasan yang paling last. Yang perlu kamu siapkan. Okay. Ini kamu kena hantar pada ini Madam bagi masa lebih sikit lah. Yang ni kamu perlu hantar pada 13 November 2020. Boleh tak? Okey, untuk tajuk projek kamu perlu hantar pada 13 November 2020. Tugasan yang paling terakhir untuk subjek ini. Okey. 13 tu hari Jumaat.
Macam biasa juga sebelum jam 12.30 malam. Okey. Apa itu tugasannya? Okey, tugasan projek sama juga buat secara berkumpulan. Lepas tu yang ini kamu perlu, sebab banyak sangat kan. Kamu tengok yang nombor 4. Madam nak kamu buat yang nombor 4 ni. Okay, tugasan ini kamu perlu buat satu pamphlet, e-pamphlet ataupun e-banner ataupun e-banting berkaitan dengan tajuk kamu. Okay? Pernah tengok pamphlet tak? Pernah tengok banner tak? Tapi sajalah, kamu tak perlulah print out banner tu bagi kat madam banner sebesar-besar alam tu, tak perlu. Ini saja. Maksudnya soft copy saja. Faham tak? Maksudnya ini adalah satu contoh. Kalau kamu pernah dengar satu website ni nama dia Canva, madam prefer kamu buat dekat Canva. Canva ni dia ada yang free lah, kamu boleh sign up Canva. Tahu pandai kamu ni. Okay, kamu boleh sign up di Google contohnya. Siapa yang pernah buat banner ataupun pernah buat pamphlet menggunakan Canva ni, ni yang paling senang lah. Cari yang free sahaja, yang free, yang ada, yang tak perlu bayar lah. Okay. Yang tak perlu bayar, yang free sahaja. Okay. Okay, dekat sini kamu boleh buat infografik, boleh buat poster, boleh buat presentation pun ada, Instagram post, brochure. E-pamphlet adalah brochure. Pamphlet tu adalah brochure. Dua perkara yang sama. Okay. Contoh kamu nak buat brochure ni. Okay, ni madam dah masuk dalam Canva. Dia hanyalah menggunakan email Google sahaja untuk kamu masuk dalam Canva. So dia dah ada template-template yang free dekat sini yang mana kamu boleh edit-edit untuk jadikan pamphlet. Senang sahaja. Dia memang dah ada siap-siap design sahaja. Kamu pilih mana-mana design yang kamu suka dan kamu just edit-edit sahaja, masukkan poin-poin berkaitan dengan tajuk kamu. So dia ada banyaklah kat sini yang boleh kamu ambil. Contoh berkaitan tadi, madam ambil pamphlet ni kan. So ada macam-macam pamphlet ada, beribu-ribu pamphlet ada kat sini. Kamu boleh edit, kamu boleh tengok yang mana cantik, yang mana tak. Boleh cari. Okay, ini adalah contoh pamphlet. Dah siap, nanti just download dan bagi pada madam saja. Sebab tu madam prefer kamu gunakan Canva, C-A-N-V-A untuk buat brochure, e-pamphlet untuk tajuk projek ini. Boleh? Tak? Okey tajuk dia adalah sabar. Okey, tajuk dia adalah tulis madam prefer kamu gunakan website Canva sebab dia free, tak payah bayar. Boleh akses, gunakan email Google sahaja untuk login. Okey, tajuk dia adalah berkaitan dengan topik yang ke-7 dan ke-8. Okey, dia berkaitan dengan topik 7 dan 8. Okey, sorry tadi untuk projek tadi kamu boleh buat e-pamphlet ataupun e-banner ataupun e-poster berkaitan dengan tajuk untuk topik 7 dan 8. So sekarang ni madam akan bagi secara, kita tak akan buat undian lah, madam akan bagi secara random saja.
dengar tajuk masing-masing ya. Untuk kumpulan BTS Army, tajuk kamu adalah BTS Army ada? Respon. Jangan tidur Ada madam, ada madam. Okey, tajuk kamu adalah impact positif teknologi dalam bidang komunikasi dan hubungan. Okey, kamu kena cari apakah impact positif teknologi dalam bidang komunikasi dan hubungan. Boleh? Tulis Madam. Impact Impact positif positif teknologi teknologi. dalam Okay. dalam bidang komunikasi Komunikasi dan dan hubungan. okay. Maksudnya Ada. kat sini impact tu adalah impact maksudnya kesan. Kamu perlu cari kesan-kesan positif teknologi dalam membantu komunikasi dan hubungan. Nanti kita akan buat outline dahulu Madam nak tengok dulu outline supaya outline kamu tu baguslah. Okey, seterusnya kumpulan DEP 2 yang 4 orang. Muhammad Taluka, Norizan, Ezra dan Nurul Arni. Tajuk kamu adalah berkaitan dengan impact teknologi dalam bidang pertanian. Okey, kamu perlu carilah impact positif berkaitan dengan teknologi dalam bidang pertanian. Okey, so isi kamu boleh isi kamu tu bukan hanya untuk Malaysia saja Kamu boleh cari juga apa dia impact teknologi pertanian yang telah dibuat ataupun diinovasikan oleh mereka yang berada di luar negara ataupun negara-negara luar. Contohnya seperti Thailand dan sebagainya. Apakah inovasi teknologi dalam bidang pertanian yang telah mereka lakukan. Okey, boleh? So kat sini datangkan berikan poin-poin itulah. So boleh buat dalam bentuk pamphlet, brochure ataupun poster. Okey. Seterusnya kumpulan Sebening. Okey, untuk tajuk projek, tajuk yang terakhir, Sebening, Louis, Alan, Joseph, Ricklin dan Muhammad Syazani masih ada? Masih ada malam ni? Masih. Okey. Tajuk kamu adalah impact teknologi dalam bidang makanan. Impact teknologi dalam bidang makanan. So kamu boleh senaraikan inovasi-inovasi yang ada yang digunakan dalam teknologi berkaitan dengan makanan di Malaysia. Okey, teknologi apa? Dalam menghasilkan industri makanan, dalam menghasilkan kuantiti yang banyak dalam masa yang singkat, bagaimana dengan prestasi makanan. Okey. Boleh tak kumpulan Sevening inovasi-inovasi dalam bidang makanan yang menggunakan pakai teknologi? Okey. Boleh. Okey, seterusnya adalah Asal Boleh, Luqman Hakim, Natasha Alfonso. Okey. Okey, tajuk kamu ada? Ada Luqman Hakim ada? Masih lagi ada? Ada, madam. Okey, tajuk kamu adalah berkaitan dengan
jenayah cyber. Jenayah cyber. Okay, tajuk kamu ringkas saja. So dekat sini kamu perlu jenayah cyber ni kamu perlu bagi definisi apakah itu jenayah cyber. Okay. Apakah faktor-faktor yang jenayah cyber ni macam contohnya macam scammer-scammer lah dekat media sosial. Okay. Ataupun hackers ataupun berkaitan dengan fake news, berita tidak benar. Itu semua adalah jenayah cyber. Bagaimana ia berlaku, apakah faktor-faktor yang berlaku dan juga bagaimanakah caranya menyelesaikan jenayah cyber yang berlaku di Malaysia. Boleh ha? Boleh? Tajuk kamu pendek saja jenayah cyber. Tapi kamu boleh elaborate dengan... Ya? Ya, Alfonso? Apa? Ulang balik? Boleh, madam, boleh. Okay. Seterusnya geng kapak. Geng kapak. Geng kapak tajuk kamu adalah berkaitan dengan 13 Mei tu, madam. Itu tajuk. Itu tajuk e-folio. Okey, kat sini kamu kena huraikan berkenaan dengan sekejap. Okey, kamu huraikan tentang isu okey, ini adalah tajuk kamu. Tajuk kamu adalah impak rasuah dalam pembangunan negara. Impak rasuah dalam pembangunan negara. Datuk Sri Najib rasuah. Okey, cari Rasuah je isu-isu. Rasuah je Najib. Impak rasuah ni adalah impak rasuah ni ke dalam pembangunan negara ni maksudnya kamu kena cari ni umum lah general kita tak point kepada mana-mana individu. Kita just cari apakah impak rasuah ni, apakah yang menyebabkan rasuah ni begitu berbahaya dalam masyarakat. Kamu kena cari apakah impak negatif kesan-kesan rasuah ke dalam pembangunan negara boleh menyebabkan apa. Bila rasuah berlaku, apa yang akan berlaku. Boleh tak grup ni? Lepas tu kamu kena cari lah kategori rasuah. Rasuah ni tak semestinya wang. Okey, dia boleh apa? Dia boleh jadi meminta jawatan ataupun dia meminta suapan dalam bentuk hadiah. Okey. Dia nak minta dia boleh bagi duit untuk dilepaskan daripada pertuduhan ataupun dia bagi duit untuk dilepaskan daripada kena saman dan sebagainya. Itu semua adalah bentuk-bentuk rasuah. Okey. Ini kamu kena cari. So kamu kena cari juga apakah akta di Malaysia yang berkaitan dengan rasuah. Sekiranya seseorang individu itu telah disabitkan kesalahan menerima rasuah, apakah akta yang berkaitan dengan tingkah laku contohnya menurut Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, sekiranya seseorang individu itu menerima rasuah, so apa yang akan berlaku kepada individu tersebut, itu semua kamu kena masukkan dalam pamphlet ataupun brochure ataupun poster tersebut. Okey, boleh? Okey, kumpulan yang terakhir adalah kumpulan di EP2 yang 3 orang. Casey Zainuddin dan Muhammad Azizi. Tajuk ialah berkaitan dengan
Ada tak Zainuddin Azizi? Casey masih ada lagi dalam ni? Ada. Ada, okey. Kamu kena cari berkenaan dengan isu isu pemanasan global. Okey? Ini isu umum lah. Satu isu pemanasan global. Okey, yang orang tak ambil tahu tapi dia adalah perkara yang real, dia bukan fake news. This is the real issue nowadays berkaitan dengan pemanasan global. Bila berlakunya pemanasan global, okey, ais di kutub utara dan kutub selatan akan mencair dan itu menyebabkan kepada peningkatan paras laut. Sebab itu ada setengah pantai yang telah terhakis, okey, akibat daripada pemanasan global, dan ada setengah pulau-pulau kecil yang telah tenggelam disebabkan oleh peningkatan paras air laut. This is the real issue yang orang sekarang tak ambil tahu. Okay, sebab itu kita perlu menjaga alam sekitar. Sebila alam sekitar ni dalam keadaan yang tidak terjaga, dia akan mengakibatkan kepada bencana-bencana alam yang berlaku. Contohnya, dikatakan bahawa negara-negara kepulauan, contohnya macam negara-negara kepulauan ni, macam contohnya Pulau Jawa di Indonesia ataupun Pulau Maldives, okey, dianggarkan pada tahun 2050 dia akan di bawah paras laut disebabkan oleh peningkatan suhu bumi. So kumpulan kamu saya tanggungjawabkan untuk mengkaji ataupun elaborate berkaitan dengan pemanasan global. What is pemanasan global ataupun dalam bahasa Inggeris we call it as global warming. Pernah dengar kan global warming? Dan kamu juga perlu mencari apakah ataupun langkah-langkah yang telah dibuat oleh bangsa-bangsa dalam dunia ini berkaitan dengan pemanasan global. Okey, apakah yang diorang buat untuk mengekang pemanasan global ataupun menurunkan suhu bumi supaya bila suhu bumi terlampau meningkat ia akan menyebabkan kepada bencana-bencana alam yang lain. Kalau dulu kamu nampak keadaan kawasan tu susah nak banjir, tapi bila sekarang ni hujan lebat sikit je dah banjir. Kenapa? Itu semua ada punca-punca yang berlaku daripada tangan-tangan manusia itu sendiri. Okey, boleh tak? Okay, semua dah dapat tajuk So, Madam bagi tahu sekali lagi untuk tajuk ni kamu perlu buat dalam bentuk poster, banner ataupun banting. Itu terpulang kepada kumpulan masing-masing. Madam prefer kamu gunakan Canva. Kamu boleh cari canva.com. Kat sini ada berbagai-bagai template poster, berbagai-bagai template brochure yang boleh kamu dapatkan untuk buat projek. Untuk tajuk e-folio tadi, kamu boleh buat blog, Facebook page ataupun video berkaitan dengan tajuk tersebut. Okey, untuk deadline, Madam ulang balik, projek perlu dihantar pada 13 November 2020 pada hari Jumaat sebelum jam 12.30 malam. Dan bagi tajuk e-folio perlu dihantar pada 30 Oktober pada hari Jumaat sebelum jam 12.30 malam di Google Classroom. Setakat ini jelas? Jelas tak kelas? Set? Ada apa lagi? Okay. Alright. Kalau jelas, kita dah pukul berapa ni? 11.36. lah. Ya, lah. Kamu ada kelas lagi kan lepas ni? Ada. Ada Tio. Ada. Sini ada. Okey lah, so hari ni ada bagi macam-macam lah kamu ni. Okey, lepas ni kamu boleh bincang. Okey, permulaan dia, Madam nak kamu, okey, pada kelas hari Jumaat. Okay, kelas kita satu lagi hari apa? Khamis kan? Pada kelas hari Khamis nanti kelas 1 jam. Tak ada kelas online tapi Madam nak kamu berikan poin-poin isi-isi berkaitan dengan tajuk e-folio dan projek ni. Kamu buat isi dahulu, bincang dalam kumpulan. Okey, bincang dalam kumpulan. Cari poin-poin projek dan e-folio, masukkan dalam Google Classroom.
nanti madam akan check dekat situ isi kamu betul ataupun tidak. So bila madam dah check isi, barulah kamu boleh proceed dengan buat e-folio dan projek. Boleh? Boleh. Okay, macam tu lah. So semua nak lulus. Kalau semua nak lulus, semua kena beri kerjasama dan buat bersama-sama. Madam, Ya? boleh Alif? ke madam send yang apa, yang projek dan e-folio tu madam? Okay, nanti madam akan share projek dan e-folio dalam Google, dalam WhatsApp group kita. Boleh? Madam. Okay, alright. So kita akan kita berhenti setakat ini saja. Kamu boleh pergi makan. Okay, terima kasih kepada semua yang join kelas madam hari ini. Jangan lupa tulis nama dulu sebelum keluar. So siapa tak ada nama kat situ, madam tak tick nama dia dekat chat. Pastikan dah tulis. Okay, siapa-siapa yang dah tulis boleh keluar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Madam boleh keluar daripada Webex. Madam, Yes? saya ada soalan, Madam. Ya, Yazid. Apa soalannya? Kalau kita dah buat main pointer con Madam, perlu hantar dalam bentuk PDF kah? Dalam Tak perlu, PC? tak perlu. Kamu boleh buat dalam bentuk handwriting saja. Just snap the picture and then upload dekat Google Classroom. Okay, Madam. Boleh. Okay, handwriting pun boleh. Okay. Madam. Alright, okay. Alright.